Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi serta barisan ahli jawatan kuasa sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-samalah pada malam ini kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan taufiknya dan inayahnya, pertolongan daripadanya, kita dapat bertemu kembali dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di malam ini dicatat sebagai amal saleh dan diberi keampunan seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang mafhumnya, sesiapa yang masuk ke dalam syurga dengan amalan-amalan yang lain, yakni dengan membawa amalan-amalan yang lain, yang mana seseorang tadi akan menyesal bila mana dia lihat amalan-amalan yang dia hidup di atas dunia tidak pernah ada duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang disebut nama Nabi SAW dan diperingati dan diagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli syurga ni akan menyesal sebab dia tidak ada pahala yang sedemikian. Sebab itulah kita kena rasa beruntung pada malam ini kita dapat satu habuan yang lain ataupun buku rekod yang lain, buku catatan yang khusus yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang duduk dalam majlis. Di dalamnya ada memperingati akan Nabi dan memperingati akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pada malam ini Suratul Kahfi ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما
لما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. InsyaAllah kita akan lihat terjemahan dia, iaitu ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kemukakanlah kepada mereka satu misal, satu perbandingan, yakni kemukakan kepada orang-orang kafir satu bandingan kepada mereka, yakni kehidupan dunia ini samalah seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu bercampur baulah tanaman di bumi antara satu dengan yang lain. Maksudnya bercampurlah air hujan tadi dengan tanaman-tanaman yang ada di bumi ini antara satu dengan yang lain. Dan kembang suburlah ia. Maksudnya tanaman tersebut berkembang subur ia, disebabkan air itu, disebabkan air hujan yang turun dari langit. Kemudian menjadi ia kering, menjadi ia tanaman itu kering, hancur ditiup angin. Menjadi ia kering, hancur ditiup angin. Dan ingatlah, adalah Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka di sinilah kita dapat mengambil istifadah daripada ayat ini, bagaimana bandingan kehidupan makhluk dalam dunia ini yang pada mulanya kembang biak tetapi akhirnya akan lenyap. Bila mana sampai ajalnya, sampai tempohnya, maka dunia ni dan isinya akan lenyap, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila berlakunya hari kiamat. Hari kiamat ni ada dua, ulama kata. Kiamat yang kecil adalah kiamat kematian seseorang, itu kiamat yang kecil. Kiamat yang besar, kiamat alam ini, segala bukit, segala pokok-pokok, air-air semua dikeringkan oleh Allah dan segala bukit dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah dikatakan kiamat yang besar. Maka begitulah kehidupan dunia ni, seperti mana satu pokok, satu tanaman yang kita tanam pada mereka awalnya membiak, berbuah rimbun, ada banyaknya buahnya, tetapi berakhir pokok tadi dengan kering apabila sampainya masa. Ulama kata bila sampai masa, buat bandingan pokok tadi, kalau hujan turun pun dia tidak akan menerima lagi serapan daripada air hujan. Maksudnya pokok tu dia akan mati. Sebab apa? Sebab apa? Terlalu tua sangat. Sampai masa itu mengikut kajian. Tetapi kalau kita bercakap di atas kehendak Allah, itu tak makan tu. Kehendak Allah ni dia berjalan semua. Tua ke, muda ke, kalau Allah Ta'ala berkehendak, terus dia boleh hidup. Itu orang panggil kehendak Allah. Tetapi kita belajar di segi sudut sains ataupun kajian ini, hanya boleh bercakap di atas adat, orang panggil adat kebiasaan. Mana adat kebiasaannya, tanaman-tanaman tersebut apabila dia tua, sampai masanya, maka dia tidak lagi menyerap segala air yang dituang ke atasnya. Tidak akan menyerap lagi. Maka berakhir dia dengan hancur, kering, kemudian angin datang, mudah ditiup oleh angin. Oleh kerana sifatnya kering. Maka inilah dicerita di dalam ayat ini. Begitu juga manusia,
apabila sampai masanya dia akan mati, dia akan tinggal dunia ni. Maka ulama suruh kita cari apa dia? Bila kita nak tinggal dunia ni, kita kena cari satu amalan yang dapat menyelamatkan kita selepas kita tinggal dunia ni. Kerana dia tak sama dengan makhluk lain. Macam haiwan, lembu, binatang kerbau, haiwan, binatang ternakan, bila mana dia meninggal saja, dia tak perlu tinggal kebaikan apa-apa. Dan dia tak perlu tambah amal dia. Manusia, apabila dia nak tinggalkan dunia ni, dia kena tinggal paling kurang, ulama kata, kebaikan dia kena tinggal untuk orang selepasnya. Macam alim ulama dah. Alim ulama tinggal kebaikan untuk orang selepasnya. Macam mana? Selepas dia meninggal masih orang guna ilmu dia. Ni alim ulama. Macam al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mereka ni ilmu mereka orang selepasnya dapat menggunakannya dan dapat manfaat daripada ilmu mereka. Dan tuan-tuan, saya teringat akan kehebatan, nak cerita sikit kehebatan Imam Syafi'i, Imam Malik ini. Macam mana kehebatan mereka? Di antaranya ulama beritahu kehebatan mereka, mereka sempat berguru dengan gurunya yang sempat dengan sahabat. Itu hebat dia. Macam Imam Malik sendiri sempat dengan sahabat Nabi. Imam Malik sendiri, dalam riwayat kata dia sempat 6 orang sahabat. 6 orang sahabat dia sempat berjumpa. Kemudian Imam Syafi'i anak murid dia. Jadi tuan-tuan, anak murid kepada orang yang sempat bertemu dengan sahabat. Macam mana? Maknanya ilmu mereka begitu mantap. Kalau kita bercakap kok, pure lah. Ilmu pure punya. Kita hari ni tanya kita, alim macam mana pun tak? Keadaan hari ni. Alim macam mana pun, kalau tanya guru kita, sempat tak bertemu tabi'in? Tabi'in jauh lagi ya. Sebab 1400 tahun lebih lah. Tabi'in ni selepas sahabat, generasi selepas sahabat, iaitu termasuk Imam Malik. Dan tuan-tuan, kalau kita nak berjumpa dengan tabi'in jauh lagi, nak berjumpa dengan sahabat jauh, tok guru kita tu. Sebab itu ulama kata hari ni kita tak boleh mengambil mana-mana di dalam fatwa yang ada dalam mazhab. Fatwa yang ada dalam mazhab kita kata tidak sesuai. Kita kata sepatutnya benda ni tak patut ada dalam mazhab. Saya cakap umum lah. Contohnya, kalau kita sekarang ni kita ada satu ilmu kajian yang kita kaji sehingga kita mendapati kekurangan dalam mazhab. Contohnya, mendapati kekurangan dalam mazhab. Tetapi hakikatnya tak kurang pun mazhab. Tetapi oleh kerana kita rasa ada kekurangan, maka ulama kata haram kita buang kekurangan dalam mazhab tu. Kita menyangka bagi saya benda ni tak patut ada dalam mazhab, kita komen, maka itu haram hukum dia. Yang sekarang ni kebanyakan ada begitu. Sebab itu tuan-tuan, kita kena jaga. Walaupun ilmu kita macam mana pun, ulama kata kita wajib berpegang dengan ulama-ulama yang bermazhab. Macam mana? Saya nak cerita sikit. Ulama yang bermazhab ini, oleh kerana mereka mempunyai guru sehingga 1000 pun ada. Macam Imam Bukhari, 1000 guru dia. Imam Bukhari ni selepas Imam Syafi'i. Tapi nak cerita, Imam Syafi'i sendiri pun ramai gurunya. Okey, baik. Satu. Kemudian ulama kata kealiman seperti mana imam pak mazhab ni sudah terputus dah. Sudah terputus dah. Alim seperti mana pak mazhab ni bila putus tuan-tuan? Selama 300 tahun selepas kewafatan Nabi. Bermakna kalau daripada sekarang ni 1100 tahun lebih. Kita sudah tinggal zaman yang dikatakan kealiman, yang mana alim ni nak challenge Imam Syafi'i, Imam Malik semua tu. Selepas pada tu ulama kata tidak ada lagi orang yang alim seperti mereka. Kalau ada pun tak wujud lah. Alim dia kurang. Tapi oleh kerana kita bermimpi hari ni, nah, kita rasa ramai lagi orang alim. Bermimpi lah. Kadang-kadang kita rasa kita boleh cari kesalahan dalam mazhab setengah masyarakat kita. Maka ini sebenarnya tidak betul.
Wallahu ta'ala alam. Saya nak teringat tu sebab apa? Peninggalan selepas mati itu penting. Sama ada atas dunia, yang lebih-lebih lagi peninggalan selepas mati untuk kita di akhirat. Apa dia? Untuk kita di akhirat ni, kita nak bawa amal-amal soleh kita untuk bawa ke akhirat. Dah, persiapan yang rapi untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi lah benda-benda, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, saya nak berkongsi dengan para jemaah pada malam ni. Nabi bagi tahu siapa yang amal dengan amalan ini, apabila dia masuk fasa, dia akan dapat 3 juta pahala. Tuan-tuan, 3 juta pahala. Nabi kata apabila kamu masuk fasa, kamu baca doa ni, 3 juta pahala kamu dapat. 3 juta kebaikan. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tu sekali, masuk pasar, masuk tempat-tempat kita beli belah ke, pasar raya ke, pasar tani tak kira lah, pasar malam ke, tempat orang sibuk, masuk di sana baca doa ni, kamu akan dapat 3 juta kebaikan. Okey, 1 juta Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kamu sebanyak 1 juta. 1 juta lagi Allah Ta'ala akan ampun dosa kamu sebanyak 1 juta dosa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat darjat kamu sebanyak 1 juta darjat di akhirat. Itu dia. Itu doa dia. Sebab itu tuan-tuan, sebab apa kita kata, contohlah doa yang sama kita baca dalam masjid, tidak sebanyak itu pahala. Maka di antaranya ulama bagi tahu sebab apa pahala jadi besar, sebab bila kita masuk fasa ni, orang tak ingat Tuhan dah. Masa tu orang tak ingat dah ke Allah. Orang ingat saya nak beli barang. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni, dia boleh ingat kepada Allah dalam sibuk beli barang tu, maka pahalanya besar. Sebab itu dah ada ulama-ulama terdahulu dah selalu berjalan ke pasar, dia nak buat amalan macam ni, orang tak tahu. Atau kenapa Syekh banyak di pasar Syekh? Sebab dia cerdik. Dia kata kalau saya banyak di masjid pun saya tak dapat pahala banyak macam ni. Maka setengah ulama dahulunya kadang-kadang mereka pergi ke pasar nak dapat pahala. Macam mana? Mereka berzikir, mereka baca Quran, tempat-tempat yang jarang orang boleh buat. Di masjid memang tempat dia. Kita mari masjid, ambil Quran, memang tempat ibadat dah. Sebab itu pahala di masjid tak sama dengan pahala yang kita buat di pasar, kebaikan. Macam mana? Ingat kepada Allah di tempat orang yang lalai. Sebab itu kita kena tahu tu. Satu lagi, saya akan baca satu ayat ni, saya akan beritahu amalan. Seterusnya ayat ni, ayat yang ke-46. Harta benda dan anak pinak itu ada al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia. Okey. Ulama kata harta dan anak pinak itu perhiasan di dunia. Dan ini Allah sendiri yang bagi tahu. Kemudian ulama menyokonglah. Ulama menyokonglah apa yang Allah Taala bagi tahu. Okey, baik. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu perhiasan hidup di dunia, maka dia semestinya menjadi perhiasan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan harta ni tidak menjadi perhiasan. Sebab itulah contohnya orang yang tidak ada anak, dia telah luput satu perhiasan, iaitu luput perhiasan anak bagi dia. Okey, orang yang ada anak, dia telah dapat perhiasan anak. Orang yang tidak ada harta, dia telah luput perhiasan harta semasa hidup di dunia. Dia telah luput. Maka kita hari ni ulama kata dua-dua Tuhan bagi. Harta pun ada, anak pun ada. Dua-dua perhiasan ni dapat pada kita. Itu dia. Dan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan.
Tuan-tuan, kalau kita nak mengharap sesuatu benda, nak bercita-cita, mengharap ataupun bercita-cita suatu benda, ulama kata hendaklah kamu bercita-cita untuk kamu senang di akhirat. Ini cita-cita yang terbaik. Tapi mana-mana orang, kebanyakan masyarakat kita, bila kita tanya apa cita-cita kamu, semua orang bercita-cita bersifat dunia. Macam mana? Saya nak jadi ni, saya tua nanti saya nak jadi orang macam ni, orang macam ni. Semua orang bercakap di atas dunia. Tidak ada seorang pun yang bercakap apa cita-cita kamu. Saya akan datang selepas mati, saya bercita-cita saya nak masuk syurga Jannatul Firdaus. Oh, jarang kita dengar. Ataupun cita-cita saya nak selamat daripada Siratal Mustaqim, selamat daripada mizan, selamat daripada neraka Allah, kemurkaan Allah, sehingga masuk syurga dengan aman dan selamat. Tak ada orang cakap. Jadi hari ini Allah telah ajar pada kita macam mana kamu nak bercita-cita, kamu nak mengharap, harapan untuk kamu dapat kebaikan di akhirat itu adalah lebih baik daripada kamu mengharap kebaikan atas dunia. Okey, baik. Okey, faedah dia macam mana? Sebab itulah saya buat keluar dua riwayat aja. Sebenarnya banyak riwayat. Yang pertama riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata al-baqiyatus solihat. Dikatakan amal soleh sini, dikatakan apa dia amal soleh? Al-baqiyatus solihat. Okey, Ibnu Abbas kata al-baqiyatus solihat adalah solat 5 waktu. Sembahyang 5 waktu yang berjemaah lah. Okey, 5 waktu. Itu dari sudut umum. Sudut umumnya dia adalah sembahyang. Ibnu Abbas kata sembahyang 5 waktu. Tapi kalau nak lihat pada sudut zikir, sudut zikir, dia akan jadi ada satu kalimah zikir yang mana zikir ini dikira sebagai al-baqiyatus solihat. Macam mana zikir dia? Ibnu Abbas kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini Ibnu Abbas punya riwayat. Sayyidina Uthman bin Affan tambah riwayat Sayyidina Uthman bin Affan tambah wala haula wala quwwata illa billah. Sayyidina Uthman bin Affan tambah situ. Riwayat dia ada situ. Ada tambah wala haula wala quwwata illa billah. Maka al-baqiyatus solihat ni, bila mana kita lihat dalam hadis Nabi, dalam riwayat yang lain, sesiapa yang baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sama ada nak baca wala haula wala quwata illa billah ataupun tidak, pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosanya, walaupun dosanya sebanyak seperti buih di lautan sekalipun. Sehingga tambah dalam riwayat yang lain, kalau dosa dia sebanyak pepasir yang ada di atas permukaan alam ini, Tuhan ampun lagi dosa dia. Tuan-tuan, pasir di alam ni banyak mana? Kalau kita kata buih di lautan pun banyak, seluruh alam ni. Bukan laut Cina Selatan saja. Seluruh dunia, laut yang ada seluruh dunia. Tuhan boleh ampun lagi dosa dia. Sekali baca. Tapi di sini ada khilaf ulama lah. Ada ulama kata dosa yang wajib taubat tidak termasuk di sini. Tapi walaupun begitu pun tak apalah, satu kelebihan yang besar dah kita dapat. Contoh dosa yang wajib bertaubat iaitu dosa-dosa besar, minum arak, berjudi dan berzina dan sebagainya. Besar-besar tu wajib, yang ni tidak terlepas. Begitu juga dosa kita sesama manusia tidak termasuk. Tidak termasuk yang ni. Tetapi tuan-tuan, sekiranya kalaulah Allah itu, tidak mustahil, kalaulah Allah itu nak ampun sekali dengan segala dosa besar juga, benda tu tidak mustahil. Ulama kata harus bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala nak kira sekali dengan segala kesalahan kita yang patut kita bertaubat, tetapi Tuhan dengan maha rahim dia, dengan maha murah dia,
dia masukkan sekali dosa besar kita ke dalam kelebihan tadi. Tidak jadi satu kesadaran. Okey, baik. Maka di antaranya inilah al-baqiyat as-salihat, al-baqiyat as-salihat. Maka disebut di dalam tafsir menyatakan dalam huraian ayat yang ke-46, yang mana kekayaan dan anak pinak yang ramai ini memanglah baik, kata dia. Kalau kita buat anak kita yang ramai, memang satu kebaikan. Kerana Nabi Sulaiman pun anak ramai. Ada kebanyakan Nabi-Nabi, ada yang anak ramai. Kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam saja anak tak ramai. Yang lain anak ramai, kebanyakannya. Okey, baik. Maka anak ramai ni, bila kita didik dia dengan amal-amal soleh, dengan menjadi orang-orang yang alim. Contohnya, anak kita tak jadi orang soleh ataupun tak jadi soleh pun, ulama kata begini, kita target anak kita jadi alim. Kalau tak boleh jadi alim, anak kita jadi soleh. Itu paling kurang. Okey, maka anak kita yang soleh ni, dia akan mengajak manusia yang lain pula jadi soleh macam dia juga. Maka benda tu akan berterusan kebaikan. Daripada anak siapa? Anak fulan bin fulan, anak fulan bin fulan, jadi naik ke atas ayah dia. Sebab itu anak yang baik itu dikira bila mana kita guna di atas jalan agama. Anak kita tadi. Dan kemudian kalau kita tengok sejarah Nabi-Nabi, semua anak mereka digunakan untuk agama Allah. Untuk dijadikan orang yang khidmat di jalan Allah. Kebanyakan para Nabi begitu. Tapi kita di akhir zaman ni lain. Anak kita guna untuk berkhidmat kepada dunia semata-mata. Kita tidak berkhidmat kepada untuk mendapatkan kelebihan yang besar di akhirat dan para ulama sebagainya. Tak? Kadang-kadang khidmat, tapi khidmat tu lebih kepada sifat keduniaan. Jadi begitu punya kebaikan tidak jadi besar lah, tidak terlalu besar sangat. Nak dibandingkan kita kurbankan anak kita menjadi orang yang soleh, orang para ulama yang al-amilin, yang beramal, maka itu lebih lagi kebaikan dia. Okey, baik. Kita akan baca lagi, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Ayat yang ke-47, dan Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita. Dan ingatkanlah hari kami cabut dan terbangkan gunung ganang. Dan ingatkanlah hari kami cabut dan terbangkan gunung ganang. Yang ini Allah Taala cabut gunung ganang ni macam benda yang ringan. Macam benda yang ringan. Sehingga disebut di dalam hadis, kita tak pernah lihat begitu hebatnya berlaku hari kiamat. Kalau ada yang boleh lihat, yang disebut dalam hadis, yang lihat berlakunya gunung berterbang ni adalah orang kafir saja. Orang Islam semua dimatikan oleh Allah. Dia tak sempat lihat perkara tadi. Yang sempat lihat gunung berterbang ni adalah orang-orang kafir yang ada pada masa itu. Orang beriman, Allah Ta'ala mati lebih awal. Okey, baik. Maka sebab apa Allah Ta'ala nak suruh orang-orang kafir ni lihat? Kerana orang kafir ni kebanyakan mereka menafi hari kiamat. Orang beriman percaya belaka dah. Kalau dia tak tengok pun, dia percaya hari kiamat. Maka Allah Ta'ala ambil orang-orang kafir ni menjadi saksi yang kamu kata hari kiamat ni tak akan berlaku. Kamu kata hari kiamat ni cerita dongeng dan sebagainya, contohnya. Maka orang-orang ni akan terpegun dan terkejut bila mana lihat berlakunya hari kiamat yang begitu dahsyat. Sehingga bukit yang begitu besar ini, ulama kata menjadi hancur seperti debu yang berterbangan. Jadi debu, tuan-tuan, batu-batu yang besar tu dia berubah menjadi debu. Begitu hebatnya. Kalau batu yang besar berubah jadi batu yang kecil-kecil, boleh tahan lagi. Dalam hadis beritahu, tidak ada lagi sebarang batu masa dihancurkan bukit tadi. Hanya yang kamu lihat hanya debu semata-mata. Kita boleh tengok tak, batu bukit ni
Nak hancurkan satu-satu batu bukit itu Allah. Mana begitu keras. Untuk nak hancurkan satu-satu batu yang ada di bukit. Okay, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan begitulah sifatnya hari kiamat. Dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar. Bumi ni jadi terdedah nyata di sini rata tuan-tuan, rata. Sehingga kamu akan lihat rata bumi ni, tidak ada lagi ulama kata yang rendah, yang tepatnya tinggi, tepat rendah, tepat tinggi. Masa tu tidak kamu lihat lagi sifat bumi begitu. Sekarang ni kita tengok bumi dah, ada tempat yang tinggi, ada tempat yang rendah. Bilanya berlakunya hari kiamat, Allah Ta'ala samakan bumi, ratakan bumi serata-ratanya. Itu dia, disebut di dalam hadis. Sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka, yakni dari manusia. Pada masa itu berlakunya hari kiamat, manusia tidak ada tinggal walaupun seorang. Semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal ulama kata beberapa orang malaikat yang menjaga arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang ni Allah Taala bagi tugas dia. Tugas dia begitu. Saya teringat pasal arasy ni, saya sedih lah. Arasy ni Allah Taala cerita Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuan-tuan, dia sebenarnya arasy ni di sisi ulama Ahlussunnah sangat ringkas saja nak faham Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sangat ringkas saja, tapi oleh kerana kita tak faham kehendak Ahlussunnah, maka kita akan bercakap mengikut semua pandangan-pandangan yang berhawakan nafsu ataupun berpandangan-pandangan yang kita kata menyeleweng daripada akidah yang sebenar. Okey, baik. Kita lihat. Saya nak beri satu contoh. Kita ada orang bercakap ada, Abdullah itu seorang yang besar. Seorang yang besar. Cakap kita, orang panggil bahasa ni, bahasa boleh pergi belaka panggil. Abdullah seorang yang besar. Saya nak tanya para jemaah. Bila sebut Abdullah orang yang besar, para jemaah faham macam mana? Abdullah tu fizikal dia besar. Okey. Hal ni di antaranya nak faham Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nak faham dia bagi daripada situ. Kemudian tiba-tiba Abdullah datang, kecil Abdullah ni. 20 kilo. Kecil kuruh. Jadi kat mana besar dia? Rupanya besar dia adalah sifat kebesaran dia. Macam mana? Kita kata dia seorang yang orang panggil orang yang berpangkat besar. Maka bercakap begitu, pada zahirnya Abdullah besar. Macam hari ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tapi bukan bercakap di atas zat, bercakap di atas sifat. Ni Ahlussunnah. Bila kita faham situ, Ahlussunnah faham sifat. Mu'tazilah, orang-orang yang seleweng daripada Ahlussunnah, dia faham fizikal, maka tersilap. Al-Quran yang sama tetapi pemahaman berbeza. Ahlussunnah faham sifat, semua berkait dengan sifat Allah semua. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, sifat bukan zat. Tetapi Mu'tazilah dan seumpama Mu'tazilah, orang yang seleweng, dia faham zat Tuhan. Dia kait dengan zat Allah. Maka bila kait dengan Allah, dia sudah lari daripada akidah yang sebenar. Situ ya beza. Abdullah tadi masuk kuruh je, kita tak faham dah. Dah kata besar dah lah. Tak besar, lain sifat dia. Ni kena faham. Sebab itu tuan-tuan, siyaqul kalam. Siyaqul kalam, ulama kata percakapan ulama. Tujuan percakapan ulama ibarat pengertian yang ulama nak beritahu pada kita apa dia. Contohnya satu-satu penulisan ulama, satu-satu penulisan ayat-ayat Al-Quran, hadis dan sebagainya, Tuhan nak bagi tahu apa pada kita. Seperti mana ulama yang muktabar pakai. Maka siyaqul kalam ni penting. Kalau kita tak faham siyaqul kalam, tujuan penulisan, tujuan percakapan, maka kita akan sesat. Kalau ada orang dakwa, dia kata Al-Quran Syekh, tak payah belajar Syekh, kerana Al-Quran ni nak beri petunjuk pada manusia. Sebab apa yang jadi payah? Senang ya Al-Quran ni. Tuan-tuan, kalau tak payah belajar tuan-tuan, saya akan bagi tahu pada para jemaah,
Imam Syafi'i tak payah belajar, dia bangsa Arab. Imam Syafi'i keturunan Rasulullah. Tapi Imam Syafi'i paling ramai guru. Dia orang Arab, paling ramai guru. Kalaulah kita kata Quran ni tak payah belajar, hadis tak payah kita belajar sangat tinggi-tinggi, boleh faham dah. Imam Syafi'i tak payah belajar, dia jadi alim lah. Sebab apa? Dia orang-orang Arab dah. Lagi pula orang yang dekat dengan masa Nabi. Tetapi tuan-tuan, semua para sahabat Nabi belajar ilmu dengan Nabi. Belajar ilmu dengan Nabi. Walaupun duduk bersama dengan Allah, banyak benda. Jadi sebab itulah, sama juga siyaqul kalam. Saya nak cakap satu lagi. Siyaqul kalam, tujuan percakapan para sahabat. Para sahabat, dia cakap apa? Kami belajar dengan Nabi. Tidak ada sahabat yang bercakap kami belajar dengan ulama. Betul tak? Dalam sirah Asarus Sahabat. Asarus Sahabat ni orang panggil peninggalan sahabat. Sama ada daripada kata-kata dia, perbuatan dia, itu dipanggil Asarus Sahabat. Nama-nama istilah tu. Okey, Asarus Sahabat ni, apabila kita dengar cerita-cerita sahabat, semua sahabat kata kami belajar ilmu dengan Nabi, kami tanya Nabi. Maka orang kediang ni, orang sekarang ni, dia lihat kata-kata ni, dia akan kata kami lebih tepat kerana sahabat Nabi semua bertanya masalah dengan Nabi, tak tanya ulama. Tapi tuan-tuan, situasi sekarang ni kita kena sedar. Situasi kita sudah 1400 tahun dah Nabi tinggal kita, maka istilah yang sahabat pakai hanya kamu boleh pakai tahu, tak boleh diamalkan. Hanya kamu boleh tahu saja. Sahabat ni tanya hukum direct dengan Nabi. Sebab apa? Masa tu Nabi ada bersama mereka. Bila Nabi tak ada, kaedah ni terbatal hukum dia, tak boleh pakai lagi. Tapi orang masih bercakap lagi, kami nak ke Nabi, kami nak ke Nabi, sebab tak faham zaman mana yang bercakap begitu. Jadi bila kita faham zaman sekarang ni, zaman berhajat pada ulama, sebab Nabi sudah tidak ada lagi, wajib kita mendahulukan ulama sekarang. Tapi dulu di zaman Nabi, siapa yang mendahulukan orang lain selain daripada Nabi, haram perbuatan tu, tak boleh. Sebab yang alim lebih pada Nabi tidak ada lagi. Okay. Faham dah situ? Okay, baik. Kemudian kita akan berhenti di sini dulu, oleh kerana masa dah cukup. Kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Shadaqallahul azim. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله.